Kalau kita tengok dalam dokumen PITAS 2030, kerajaan negeri meletakkan mensasarkan pembinaan sebanyak 60,000 unit rumah mampu milik. Jumlah yang sangat besar. Realistik atau tidak sehingga 2030, dan apa status sekarang mungkin YB Exco boleh jelaskan kepada hadirin yang menonton secara live pada hari ini. Terima kasih moderator. Pertama sekali, ialah pembinaan rumah bukan satu benda yang mudah. Bukan. Dia banyak faktor. Walaupun Terengganu mungkin dari segi faktor tanah kita ada, tapi dari segi sumber, baru bilion kita mahu untuk buat rumah sebanyak itu, 60 unit. Sebab apa kita ambil 60 unit? Sebenarnya walaupun dalam permohonan kita itu ada dalam 100,000 lebih, tapi bila kita sort balik, tengok balik, kadang bertindih pun ada. Kadang-kadang mereka yang sudah meninggal pun masih ada nama dalam tu lagi. Sebab tu dalam versi 3 kita ni dia lebih nama baik. Perumahan versi 3 yang baru dilancarkan. Kita buat pemutihan. Dan itu kita kira kita hanya sebenarnya menjelang 2030 dengan pertumbuhan yang kita ambil kira tadi, dengan penduduk yang kita ada, kita mungkin bina 60,000 unit itu sudah memadai untuk keperluan pasaran yang kita ada, keperluan rakyat dan pasaran yang kita ada pada hari inilah. Jadi kita memerlukan, kita kira satu penggar kita akan bina 20,000. 20,000. Dan bagi kita perlukan 3 penggar lah. Lepas ni 20, 23 mungkin Malang Raya, 25, 26 kita satu penggar lagi, mungkin bersiap lagi 20,000, dan penggar lagi 20,000 yang kita ambil satu penggar tu 4 tahun je lah. Kita tak ambil 5 tahun. Sebab kita kira biasanya air dalam 4 hingga 5 tahun. Jadi dalam 4 tahun kita kira kita kena bina 5,000 setiap tahun. 5,000 unit setiap tahun. Ini memang angka ni agak besar, very ambitious, tapi ada asas yang kita buat. Bukan kata kita buat reka. Ada perkiraan yang dibuat mengikut tempoh masa pembinaan itu sendiri. Masa pembinaan dengan bebanan-bebanan baru kita. Ini kita ambil kira semuanya. Dan setakat ni walaupun kita dalam keadaan PKP, kita akui PKP ni banyak merencat ataupun melambatkan proses pembinaan rumah kita. Sebab memang tidak digunakan pemaju untuk buat di tapak. Kontraktor tidak boleh meneruskan projek mereka. Banyak yang terhenti dalam PKP. Kalau kita juga terkurung dalam rumah, boleh juga lah projek kita terkurung di tempat tu. Kalau kenapa saya tengok, dia orang boleh catch up. Mengikut jadual tu, walaupun kita bagi dia, kita ada bagi dia AOT, mengantung pada berapa lama yang kerajaan tidak benarkan projek ni diteruskan kerana PKP. Kami kira belaka. Dan nampaknya yang projek-projek yang telah berjalan tu dapat berjalan jugalah, walaupun nampak ada sikit kelewatan. Itu kita boleh kita kena terima. Dalam proses pembinaan itu pasti ada cabaran-cabaran. Dengan PKP ni memang kesan cukup. Dalam pembinaan memang construction ni terlibat paling terkesan. Kalau kata orang meniaga, tapi construction lagi lambat boleh buka. Ni baru miti buka dalam bulan hujung bulan 8 baru ni, baru mula buka permohonan untuk bermula dengan projek. Projek dia baru mula semula. Jadi antara ni kita untuk sekarang ni, sehingga sekarang ni kita sudah ada sebenarnya hampir 20,000 dah. Lepas tu kita ada yang sudah siap 325 unit dalam pembinaan sedang berjalan sekarang ni. 6,739 unit yang sedang siap perjanjian untuk kita launchkan. Ada 1,670 unit dan rancangan kita ni, yang perancangan sebenarnya kita dah ada tanah, dah ada tempat, dah ada pemaju pun, cuma kita nak bawa kelulusan kerajaan negeri saja. Ini ada dalam 6,435 unit dan swasta Seri Bangun Modern dalam 2,767 unit. Dan dah ada tanah yang belum ada pemaju lagi, semasa kita offer sedang mencari pemaju. Kita ada anggaran 1,800 unit. Ini hampir 20,000 unit dah. Ini belum masuk tahun depan lagi, patutnya 20,000 unit hingga tahun depan. Tapi mungkinlah yang tak ada pemaju, yang ada perancangan, kita akan start 2022 lah. Yang ni dalam setakat. Sebenarnya kita start di kerajaan baru ni, projek kita sebenarnya lepas bajet 2019. 2018 tu bajet kerajaan lama. Peruntukan lama dia tak banyak. Kita hanya start tu 19, 20. 2 tahun baru sebenarnya. 2 tahun patutnya 10,000. Tapi kita dah sampai hampir 20,000. Orang kata satu perkembangan yang baik. Ya, jadi walaupun kata cuma yang melambat kita PKP tadi lah. Kita tak boleh nak berjalan. Pembinaan tidak berjalan, tapi perancangan tetap berjalan. Saya tetap buat cara
visi dengan pemaju-pemaju yang nak bentang proposal, masih kita buat secara online. Sebab kita pun tak mau terdedah dengan dengan COVID, tapi tak mahu pentadbiran kita ataupun usaha kita nak cari pemaju itu terhenti. So kita buatlah secara online lah. Ini alhamdulillah sihat, mungkin dalam sehari dua lagi, dalam seminggu dua lagi boleh rentas negeri, dan kita akan masuk fasa 4. Yang pun hampir nak masuk fasa 4 dah. InsyaAllah pada kita boleh banyak berjumpa pemaju secara bersemuka, dan mungkin lebih cepat lagi. Progres ni lebih cepat. Lebih cepat insyaAllah. Dalam masa 2 tahun pembinaan 19 dalam banyak peringkat, ada yang dah siap, ada dalam perancangan, ada yang sedang dibina. Saya kira itu satu perkembangan yang baik. Alhamdulillah. Bagi Exco. Mungkin secara kesimpulan saya boleh katakan, nak buat rumah ni bukan kita mohon terus dapat. Ia makan masa. Dengan projek perumahan tempoh dalam 3 tahun untuk satu projek paling perumahan. Paling cepat 2 tahun lah. Paling cepat 2 tahun. Okey, baik. Saya kira selesai untuk mercu tanda yang kedua. Mungkin saya boleh ingatkan kepada penonton-penonton yang bersiaran secara langsung di TV Darul Iman, jangan lupa untuk update dan kemaskini maklumat di sistem e-perumahan yang versi ketiga yang baru saja dilancarkan baru-baru ini, supaya proses itu lebih cepat, insya-Allah.